Salam ceria penonton Warna Ramadan. Macam mana dengan persiapan Hari Raya? Dah mula ke belum? Fiza. Tengah buat apa tu? Kita dah mula ni. Wah, susunan bunga. Apa macam mana ni? Pun tak macam tak kena. Suzairi, saya sebenarnya nak buat gubahan bunga sendiri. Saya dah lihat macam-macam gambar dan video. Tapi kenapa susunan saya ni macam pelik ya? Tapi awak jangan risau. Kalau awak nak belajar tu, kenalah belajar dengan orang yang lebih mahir. Penonton, dalam segmen Gaya hari ini, saya akan bersama seorang personality yang akan berkongsi ilham dan idea untuk mengubah bunga dan pokok-pokok untuk dijadikan hiasan dalam rumah. Wah, tak sabarlah. Suzairi, sama juga dalam segmen Sembang hari ini, Coach Kesihatan Amira Rahmat akan berkongsi cara-cara kekalkan tabiat pemakanan yang baik selepas Ramadan. Dan pemakanan yang sihat ini bukan bermakna kita kena makan di rumah saja ya. Di luar sekarang pun banyak pilihan makanan yang sihat. Nak tahu saya ke mana untuk cari juara berbuka kali ini? Mari ikut saya dalam Hidang. Penonton, untuk segmen Hidang Cari Makan hari ini, saya nak bawa you all semua ke satu restoran yang menawarkan pelbagai jenis makanan dari Penang. Jom ikut saya. Baiklah penonton, sekarang saya bersama dengan Chef Haja Mashri. Apa khabar? Baik. Chef, di sini kan saya lihat ada pelbagai jenis makanan. Ialah daripada mi, nasi, lauk pauk dan juga minuman. Tapi sekarang ni ramai pelanggan yang pilih makanan-makanan yang lebih sihat dan juga seimbang. Jadi Chef, boleh tak beritahu saya hidangan yang kurang lemak dan kurang manis? Di sini kami menyediakan makanan dan minuman yang lebih sihat. Contohnya air ampla. Ampla tu apa? Buah kedondong. Rasanya sentuhlah masam. Pelanggan boleh memilih tahap kemanisan dalam minuman mereka. Jadi makanan pula macam mana? Dalam hidangan makanan, saya sarankan untuk memilih asam laksa. Asam laksa kami itu kurang lemak, tebu. Wah, asam laksa itu kegemaran saya tahu. Bukan saja ia terkenal dengan sedap tapi lebih sihat juga ya. Gabungan pedas-pedas, masam manis. Jadi boleh tak Chef belanja kita semua macam mana nak hidangkan asam laksa ni? Okey, boleh. Mari ikut saya ke dapur. Okey, sekarang Chef, ni nak tunjuk ajar macam mana nak sediakan asam laksa. Kita mulakan boleh? Boleh. Okey. Mula kita ambil laksa noodle. Laksa noodle ni daripada Penang. Buat daripada beras. Rebuskan dulu. Lepas tu kita ambil kuah dia. Kita tidak menggunakan minyak ataupun garam yang berlebihan. Sebab kita gunakan daripada air ikannya. Tengok tu semua. Tak berminyak. Kita letakkan barang irisan di atas mi ni ya. Okey. Kita tambahkan irisan bawang, irisan nanas, irisan timun. Dan juga sayur salada ni yang telah dipotong. Jika kita nak pedas, kita tambahkan cili. Kita letakkan ikan. Yang ikan sardin tu kan? Ikan sardin ni yang telah direbus dalam air laksa tadi. Dan ini adalah bunga kantan untuk rasa yang betul-betul rasa Penang laksa lah. Dan juga daun pudina. Wow, guys, inilah dia cara-cara masak. Orang tu sediakan asam laksa yang sihat. Saya memang suka sebab tak nampak minyak-minyaknya. Dan hiasan-hiasan di semua menambahkan kata tu khasiat untuk badan kita. Jadi kita boleh makan tanpa menghiraukan apa-apa ya. Betul. Okay, sekarang saya hidangkan makanan seperti asam laksa, egg fried rice, fishball noodle, fried vegetable rice, mixed veggie dan juga fried seafood. Ni air yang Chef sebutkan tadi kan? Betul. Ni kalau minum, tekak rasa segar tau. Dan satunya yang menambahkan kata orang tu tenaga. Ya, Maklumlah kita ni dah pernah berpuasa satu hari. Dan kat depan kita ni pula makanannya. Mesti sihat dan seimbang. Betul tak? Betul. Kami menggunakan bahan mentah dan segar. Dan juga kami menggunakan garam, gula dan sebab rasa yang tidak berlebihan. Wow, bagi you all semua kat sana yang rindukan makan makanan Penang ni semua, tak payah pergi jauh. Anda tahu mana nak cari sekarang, kan? Yang penting makan-makanan ini semua autentik, sihat dan seimbang. Kita jamu, tak berjamu, belum lagi. Belum masuk dalam matuk lagi. Belum. Okay, tunggu je dah ya. Tunggu.
Wah, seronok nampaknya Suzairi disajikan dengan macam-macam hidangan Penang ya. Tak salah untuk cuba pelbagai hidangan dan kuih muih asalkan seimbang. Dan cakap pasal kuih muih ni, dengar-dengar adik-adik kita Hani Bella dan Muhammad Syakil sibuk buat kuih raya. Betul ke Syakil tolong tu? Kalau nak tahu, jangan ke mana-mana. Segmen Cuit-Cuit akan bersama anda sebentar sahaja lagi ya. Tunggu tahu. Adik, tolong ambilkan mangkuk besar. Ambilkan spatula, Dik. Adik, carikan. Kak, sudahlah. Tak payah buat kuih. Jangan malas, boleh tak? Baru minta tolong sikit. Sikit? Adik cari mangkuk lah, cari sudu lah, cari ini, cari itu. Semua ni guna banyak tenaga tau. Kalau penat, haus, macam mana? Kalau dah malas, ada je alasan. Adik, kan kakak suruh kejut kakak pukul 2. Sekarang dah pukul berapa? Mana sempat nak buat kuih? Tak payah buatlah. Adik sengaja tak kejut kakak. Tak baik. Kakak silap. Adik Nila yang paling baik dan memahami. Sebenarnya, adik tolong kakak. Kakak tak buat kuih, dapur tak berselerak. Tak payah kemas. Nanti malam pun boleh tidur dengan nyenyak. Tak payah nak bersengkang mata buat kuih. Semuanya untuk kebaikan kakak. Baik kan adik? Kalau nak makan lebih, esok pagi tolong kakak sambung buat kuih tart. Pagi? Pagi tak boleh. Sebab adik takut terbatal puasa sebab bau besar. Kau tengok macam mana? Kakak tanggung Jadi, bila adik boleh tolong? Lepas bulan puasa. Macam-macam betul alasan budak Syakil ni ya. Suzairi, sebenarnya buat kuih sendiri di rumah lebih muai tau. Kita dapat buat banyak, boleh beri keluarga dan kawan-kawan. Untuk saya ada juga kan? Macam ni Fiza, kalau nak buat untuk saya, jangan lupa kurangkan gula sikit Bukannya apa tau, sebab bulan Ramadan ni saya sedang latih untuk amal pemakanan yang lebih sihat. Gitu. Suzairi, takkan bulan ni saja. Lepas Ramadan, bulan-bulan yang lain macam mana? Bukan saya tak nak Fiza, tapi bulan-bulan lain tu macam susah sikit gitu. Tak ada yang susah kalau kita ada ilmunya. Jadi, mari ikut saya bersembang dengan Coach Kesihatan Amira Rahmat untuk dapatkan pendapat dan nasihat bagi mengekalkan amalan pemakanan yang sihat selepas Ramadan. Masa bulan puasa ni macam-macam nak makan. Bila ke bazar Ramadan, lapar mata. Yang ini nak, yang itu nak. Siapa macam saya juga. Kita sebenarnya harus peka dengan apa yang kita makan dan kekalkan tabiat pemakanan yang lebih baik. Bukan sahaja sepanjang Ramadan tapi juga seterusnya. Amira Rahmat, seorang pakar pemakanan, akan berkongsi tips dan panduan makan dengan kita semua. Selamat datang Amira. Terima kasih Fiza kerana mengundang saya. Bulan puasa ni antara masa-masa yang menjadi pilihan orang ramai untuk mulakan tabiat baru seperti menukar diet kepada yang lebih sihat dan juga kurangkan minuman air manis. Sebagai permulaan, apa sebenarnya maksud tabiat pemakanan yang baik? Tabiat pemakanan yang baik maksudnya ialah memilih makanan yang berkualiti, yang tinggi dengan zat nutrien dan mineral seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan juga karbohidrat yang mempunyai serat dan juga memakan protein yang cukup.
Dan bukan itu sahaja, bolehlah kita harus menghadkan minuman yang manis seperti minuman yang bergas ataupun makanan yang terlalu banyak sangat kandungan gula dan lemak. Boleh tak Amira kongsi dengan kita cara pemakanan yang sesuai untuk waktu sahur dan juga waktu berbuka? Yang pertama, jangan tinggalkan sahur kerana ia penting untuk badan kita terima tenaga untuk sepanjang hari. Dan kalau kita lihat pada sahur, kita harus makan makanan yang mempunyai karbohidrat yang penuh dengan serat ataupun yang low glycemic index, low GI. Ya, low GI maksudnya dia mengeluarkan gula dengan secara perlahan, gradually, supaya dia dapat memberikan badan kita tenaga sepanjang hari. Kedua ialah protein. Maksudnya protein yang berkualiti. Jadi yang first choice ataupun yang pertama ialah protein yang berasaskan tumbuh-tumbuhan seperti tahu dan juga tempe. Dan kemudian boleh lihat kepada ayam dan juga ikan. Dan yang akhir sekali daging, red meat. Jadi untuk buka pula macam mana? Kalau masa berbuka, kita harus lebih peka tentang makanan dan minuman yang tersedia. Dan kalau kita makan terlalu cepat, perut kita tak dapat mengetahui yang kita sudah kenyang. Kalau boleh, kita berbuka puasa dengan meminum segelas air kosong dan juga sebiji kurma. Dan kemudiannya kita memilih karbohidrat dan juga protein untuk memberikan kita tenaga untuk beribadah pada waktu malam. Tapi kan Amira, sejujurnya ada yang fikirkan bila kita kurang makan, badan kita akan lebih sihat. Ada yang kata juga kurang makan maksudnya boleh kuruskan badan. Jadi boleh raya ready lah kononnya. Betul ke tanggapan tu? Jadi kalau seseorang itu kurang makan ataupun tak makan dengan secukupnya, memang berat badan akan turun. Tapi sama ada cara pemakanan tersebut sihat ataupun tidak, different story lah kan. Ilmu memahami apa yang kita makan dan minum tu sangat penting supaya kita dapat buat pilihan secara sedar. Macam mana kita nak kuatkan diri kita supaya kita lebih disiplin untuk menjaga pemakanan kita semasa bulan Ramadan ni? Kita haruslah kuatkan ataupun teruskan semangat kita. Tak mengapa kalau satu hari tu kita tak mengikut secara tabiat yang sihat, tapi yang paling penting sekali reset dengan secepatnya. Jadi kalau kita nak memulakan sesuatu tabiat yang baru tu, mulakan dengan langkah yang kecil kerana ia lebih senang untuk dicapai. Sebagai contoh, kita haruslah tetapkan matlamat setiap minggu untuk memberikan kita fokus apa yang perubahan yang perlu dilakukan setiap minggu tu. Jadi sebagai contoh, kalau kita mahu minum 8 gelas air kosong sehari, kita haruslah lakukannya minggu demi minggu supaya tabiat itu lebih kuat untuk dikekalkan. Dan kemudian barulah kita boleh tambahkan tabiat yang baru. Kita ada pilihan yang baik atau yang lebih baik. Semaikan diri kita dengan growth mindset atau pemikiran yang berkembang supaya kita dapat kekalkan tabiat yang baik dan menjadikannya sebahagian gaya hidup kita. Betul tak? Betul tu Fiza. Semua bermula dengan langkah pertama untuk badan kita lebih cergas dan kehidupan yang lebih ceria. Dengar tu, masih belum terlambat lagi untuk kita mulakan tabiat pemakanan yang lebih sihat. Terima kasih Amira atas perkongsian tadi ya. Terima kasih Fiza. Apa kata kita sama-sama cuba untuk terus amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang. Bukan sahaja dalam bulan Ramadan, tapi juga diamalkan selepas Ramadan. Ya, betul tu Fiza. Orang kata ala bisa tegal biasa. Bila kita kerap lakukannya, ia akan menjadi rutin dan sebati dengan kehidupan kita. Seperti kemahiran menggubah bunga juga. Ya, Suzairi, saya tahu practice makes perfect. Jadi sekarang saya nak perfectkan kemahiran saya menggubah bunga. Siapa personality yang awak kata tadi tu? Saya tak sabarlah nak belajar dari dia. Nanti dulu sabar Fiza. Sabar. Kita berehat dahulu dan akan kembali dengan segmen yang ditunggu-tunggu. Kita jumpa lagi dalam Warna Ramadan. Bertemu sekali lagi dalam Warna Ramadan. Paparan seterusnya inilah yang saya nanti-nantikan. Mana tahu boleh dapat ilham untuk cantikkan rumah sepenaraya nanti. Ayo kita bersama Suzairi dalam segmen Kaya.
Estetika sebuah rumah bukan saja terletak pada perabot, kapet ataupun perhiasan dinding. Hiasan bunga juga dapat tambahkan suasana ceria dan juga aura positif dalaman rumah kita. Kalau dulu cuma bunga hiasan meja saja menjadi tumpuan, tapi sekarang ini jangan cakap bunga, pokok juga dah jadi hiasan dalaman rumah. Sekarang apa kata kalau kita tanyakan pada seorang peminat hiasan rumah yang senantiasa kongsi ilham dan juga hasil susunan beliau melalui sosial media. Ikut saya. Okay, Fatimah, apa khabar? Baik, Suzairi. Wah, terima kasih datang ke rumah saya. Ni Fatimah, saya nak tahu ya, macam mana timbulnya minat anda untuk menghias rumah? I think from young, I tu ikut mak-mak lah punya style. Mak kan suka hias sana sini. So especially bila dah ada rumah sendiri, kita sentiasa love to make sure rumah tu bersih, kemas, cantik. Itu yang datang minat mendalam untuk hias-hias tiap-tiap bulan. Kalau stres sikit, kemas. Boleh tak beritahu saya jenis-jenis gubahan bunga yang popular sekarang ini? Okey, gubahan bunga yang popular, yang sentiasa popular adalah bunga posy style yang untuk meja makan ataupun coffee table. Itu bunga macam bunch lah, macam round. So another yang paling popular juga adalah tall arrangement di sudut atau di dining area. Tahun ni yang saya dapat lihat, kita suka warna pastel-pastel. Warna-warna bunga yang seperti baby pink, peach, aesthetic colours lah, yang nude colours tu orang suka. Cakap pasal gubahan bunga kan Fatimah, sudut ruangan mana yang sesuai untuk kita letak gubahan itu? Okey, kalau susunan bunga tu pada pendapat saya memang cantiknya kalau kita ada sudut di rumah, kita taruh di tepi situ, maknanya bunga sudut tu harus tinggi dan besar sedikit. Dan meja makan tu kita perlu ada bunga, kita hiasi dengan lauk pauk, dengan kanister-kanister balang kuih tu nampak cantik. Jadi Fatimah cakap pasal bunga ni kan, boleh tak awak terangkan kelebihan dan perbezaan bunga plastik dan juga bunga segar? Kalau saya rasa bunga segar tu membazir. Pasal lepas 3-4 hari dia dah layu. Bunga plastik tu my number one choice. Make sure bila anda membuat bunga tu, kalau bunga tu bukan campak saja, kita nak kena taruh glue, kita nak kena kasih dia kering dan keras, dan baru kita cucuk bunga kita tahan lama. Kita juga sentiasa kena bersihkan bunga. Macam you boleh cuci bunga tu, angkat, cuci running water, and then after that you pakai kain lap-lap. Saya percaya penonton di rumah juga, mungkin saya nak berjinak-jinak mengubah bunga. Boleh tak kasih tips pada kita semua? Ilmu tu sekarang senang nak dapat. Get inspirasi daripada video-video yang sebelumnya. Macam, oh gini cucuk gini. Be confident kerana apa yang you buat tu akan lebih cantik bila you put your heart and soul to it, mesti lagi cantik. Wah, itu dia. Fatimah dah banyak kongsikan tips dan idea ya. Apa kata sekarang kita lihat Fatimah, kita nak test kemahiran Fatimah dalam gubahan bunga. Boleh? Anytime. Terima kasih. Sekarang. Nantilah pergi meja. Mana ada bunga semua ni. Okey, sekarang kita nak buat apa Fatimah? Ini kita nak buat okey. So, tadi I dah taruh sponge penuh-penuh. Kita pun dah taruh kawan you nama Moss. So, yang ada tempat kosong-kosong ni kita tambah glue sikit. I nak pakai daun. Jadi bila kita buat orchid, dia memang grow dengan lumut-lumut. Ini kita nak kena potong pasal kita nak tengok ketinggian tahap mana. So bila kita potong ni, kita cucuk di sini. Kita tambahkan dia dengan gum di tepi. Kalau you tengok real orchid juga, dia kena ada support. Ikut resmi orchid, makin meninggi makin menunduk. So, dah siap. Itulah dia ya, gubahan bunga dan hiasi pokok-pokok ni semua kata orang tu macam apa tahu Fatimah? Bagi nyawa. Tanpa bunga, rumah tu rasa macam malam. Ya, jadi dengan ada bunga-bunga ni macam ruang kita pun macam nampak nyaman. Dan paling penting sekali, ini dia sentuhan kreativiti ni yang akan selalu dapat menambah perhatian orang, tetamu-tetamu kita datang ke rumah. Okey, terima kasih Fatimah kerana sudi bersama kami di Warna Ramadan, dan bagi anda di rumah juga, jangan lupa cuba semua tips-tips yang diberikan oleh Fatimah. Jangan lupa cuba ya. Jumpa lagi.
Terima kasih Suzairi untuk ilham dan idea-idea hiasan yang menarik sekali ya. Wah, episod ni syarat dengan berbagai informasi yang bermanfaat. Dan apa yang kita lakukan haruslah ada kesan yang positif, bukan saja untuk diri kita tapi termasuk orang lain juga, Tuan Fiza. Dan ini membawa kita ke paparan segmen cabar dalam episod esok. Kita akan lihat sambungan projek sukarelawan yang digalas pasangan selebriti Huda Ali dan Din Sabari dalam memupuk nilai ihsan sempena Ramadan. Segmen Sembang pula akan sentuh tentang puasa, bukan puasa daripada makan dan minum, tapi puasa daripada media sosial. Ya, pastinya banyak lagi paparan yang istimewa khas untuk anda. Jadi jumpa kami lagi esok di Suria dan Mi Watch dalam Warna Ramadan.